Stadium pada bulan September dulu mengangkat Malaysia di mata dunia, mengangkat martabat sukan Commonwealth dan kini menjadi gelanggang kali pertama untuk Piala Malaysia pula. Tumpuan diberikan kepada V. Sarabanan yang baru berusia 20 tahun yang setakat ini menjaringkan 5 gol untuk pasukan Perak dalam Piala Malaysia dan sebelum ini beraksi untuk pasukan Olimpik menjaringkan 2 gol. Dan pastinya pula Sidhu Isufu menjadi tumpuan untuk Terengganu kerana setakat ini dalam Division 2 dia telah menjaringkan 10 gol dan untuk Piala Malaysia pula telah menjaringkan 3 gol. Jadi sepak mula akan dimulakan oleh Perak dengan Sarabanan dan juga Yogi Takash. Bermula Piala Malaysia 1998 edisi ke-32. Perak kuning dan Terengganu putih. Kita menyaksikan sekarang ini bola masih lagi di tengah padang. Di peringkat awal ini masih berlega di kawasan tengah dengan Chan Kok Heng yang kita perhatikan yang bermain sebagai wingback sebelah kanan untuk pasukan Perak bersama dengan Jonas Krashka yang akan bermain sebagai pertahanan terakhir dan dibantu di situ oleh Roslan Hamid yang dijangka akan bertindak sebagai libero untuk pasukan Perak yang saya duga akan menurunkan strategi pertahanan berlapis ataupun double layer dengan 2 pemain di bawah iaitu Khairul Anwar dan Jonas Krashka dibantu oleh Roslan Hamid dan 2 wingback iaitu Chan Kok Heng dan juga Chan Wing Hong. Bergerak sekarang ini Khairul diberikan kepada Azrul Amri. Di tengah Sarabanan menanti dan tendangan sudut yang pertama diperoleh oleh pasukan Perak hasil dari gerakan awal mereka pada minit yang pertama. Penyokong-penyokong Perak berteriak sejak daripada pukul 5 petang tadi mereka sudah memasuki stadium ini. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Yogi Takash. Dari tendangan kaki kanan Yogi cuba mencari Khairul. Percaya ditanduk di situ oleh Samuel Chibli. Khairul pemain pertahanan yang naik ke atas. Wan Amar Ridwan sudah dikawal di situ oleh Chan Kok Heng. Dipanjangkan atau dilebarkan untuk Rosli Talib. Paksa ditanduk di situ oleh Jonas Krashka. Masih Terengganu mengasak. Yang jelas barisan tengah tidak digunakan dengan begitu kerap oleh kedua pasukan sebagaimana kata Sauki tadi nampaknya melakukan serangan dari bahagian sayap. Khairul kepada Yogi Takash. Chan Kok Heng tidak begitu kerap melakukan overlapping jika dibandingkan dengan Wing Hong. Di tengah Azrul Amri Bohan mencoba satu tendangan yang telah terkena kepada kaki Samsul San membias sedikit bola itu tetapi dikesan dengan begitu baik oleh Zubair Ibrahim. Azrul sememangnya beliau lebih mempunyai kekuatan rembatan dari kaki kanan. Satu sepakan yang baik namun beliau lebih dilihat jika melakukan chipping mungkin akan membuka ruang selesa untuk Perak. Penyokong-penyokong Terengganu datang dari pagi tadi lagi bertolak dari Terengganu membelah banjaran Titiwangsa dan tiba di stadium kebanggaan ini. Anwar Jusoh berada di situ, Samuel Chibli berada di situ, Ishifu juga berada di situ. Benteng dibina oleh Perak melibatkan Azrul Amri, Nagaraja, Lim Seng Kong dan juga Yogi Takash. Zamri menanti di muka gol. Ishifu, Chibli dan Anwar Jusoh. 3 pemain melakukan set piece. Chibli. Sekali lagi keadaan yang tidak wajar bagi Zamri Madarif saya rasa. Terlepas memberikan tendangan sudut kepada pasukan Terengganu. Satu percubaan yang cantik daripada Samuel Chibli. Sememangnya beliau lebih perlu melakukan ataupun menggunakan kelebihan yang ada padanya dan pemain-pemain lain pula rakan-rakan yang lain perlu cepat untuk mara ke hadapan kerana pada masa itu biasanya dalam keadaan sepakan kencang bola akan susah ditangkap oleh penjaga gol. Tendangan pertahanan sudut dilakukan oleh Isyuh. Cantik tapi terus kepada Zamri. Anwar Jusoh.
Inilah Haji Abdurrahman Ibrahim yang telah berusia 52 tahun, 2 musim bersama dengan pasukan Perlis dan selepas kempen Piala Malaysia akan menjadi jurulatih pasukan kebangsaan. Sarabanan anak muda yang penuh dengan kegarahan dan berlari dengan pantas ini. Kianyama, Hidu Isifu, Rosdi membantu. Rosdi masuk ke tengah. Badrul Hisham mencari ruang. Samuel Chapli dan akhirnya Lim Seng Kong menarik Badrul Hisham, memberikan tendangan percuma yang tidak jauh dari kotak penalti. Kita perhatikan ulang tayang bagaimana lincahnya pemain yang telah berusia 33 tahun, Badrul Hisham Abdullah, 2 tahun bermain untuk Perlis dan kembali semula ke tanah kelahirannya di Terengganu. Zamri Madaris, penjaga gol pasukan Perak, bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan dari trio pasukan Terengganu yang berhampiran dengan bola. Badrul Hisham, Anwar Jusof dan Samuel Chapli. Ishifu juga berada berambil itu. Samuel Chapli tendangannya terkena Nagaraja. Satu servis yang tidak menjadi dari Terengganu, yang hanya memerlukan lontaran ke dalam Rosdita. Anwar Jusof. Satu cubaan yang saya rasa baik dilakukan oleh Anwar Jusof, tetapi tepat kepada Zamri Madaris. Kerana ketinggian Samuel Chapli perlu diimbangi dengan ketinggian Jonas Rashid. Chan Kok Heng. Tahanan kental untuk pasukan Perak di sebelah kanan. Ini Jonas. Musim depan, khidmat mereka sudah tidak diperlukan lagi mengikut keputusan dari mesyuarat FAM yang berlangsung pada bulan November. Harul Anwar Bahrum akan melakukan tendangan percuma. Zubair menanti, ditanduk di situ oleh Anwar Jusof. Peluang baik untuk Anwar. Dan M. Sarabanan berusaha. M. Sarabanan tidak henti-henti mencari ruang, akhirnya berjaya menembusi pintu gol Terengganu pada minit ke-13 paruh masa yang kedua. Perak 1, Terengganu 0. Nampaknya Sarabanan menggunakan kelebihan yang ada pada dirinya, kepantasan beliau melakukan menghidu peluang hasil tangkapan yang tidak kemas daripada Zubair. Walaupun pada ketika itu terdapat 2 pemain Terengganu yang berdekatan dengan Sara, namun jelas dapat kita lihat pemain muda ini memang begitu pantas untuk melakukan jaringan. Perak 1, Terengganu 0. Minit ke-58, Sarabanan dengan satu tap yang memusnahkan pertahanan Zubair Ibrahim. Sarabanan baru berusia 21 tahun, gol yang ke-6 untuknya Piala Malaysia 1958. Dia mengalami kecederaan, kini nampaknya bangkit semula. Walaupun musim lalu boleh dikatakan banyak mengisi bangku simpanan. Adiknya bermain untuk pasukan Olimpik. Lim Seng Kong berjaya dirampas oleh Hidu Isifu. Badrul Hisham. Anwar Jusof cuba memberikan kepada Mano Dros yang berlari dari bawah. Mano akan melakukan cross. Samuel Chapli berada dalam kotak penalti. Samuel Chapli dapat kepada Jonas Krajka. Dan Mano Dros. Satu tembakan seperti peluru yang dilakukan oleh Mano Dros untuk menyamakan kedudukan pada minit ke-23 separuh masa yang kedua. Jadi kedudukan kembali setara. Terengganu 1, Perak 1. Satu jaringan
permainan yang paling menarik yang pernah saya saksikan dalam pelayaran akhir Piala Malaysia, Hasbul. Satu rembatan yang cukup cantik, penuh dengan kekuatan tenaga. Sememangnya tembakan deras begitu memang sukar untuk diselamatkan oleh mana-mana penjaga gol. Manadros adalah merupakan jaringan keempat untuknya dalam Piala Malaysia dan juga Downhill Division 2 bagi Terengganu. Kita perhatikan ulang tayang half volley first timer yang benar-benar menggegarkan jaring di belakang Zamri Mararif. Dari Manadros, kedudukan sekarang ini setara. Terengganu 1, Perak 1. Lawan akhir Piala Malaysia 1998 edisi ke-32 di Stadium Nasional. Haji Abrahman Ibrahim terus mau meniupkan semangat kepada anak buahnya. Jangan terlalu lama merayakan kejayaan menyamakan kedudukan. Perjuangan belum selesai bagi Abrahman Ibrahim. Begitu juga dengan Weigand yang dengan aksi yang 10 minit perlawanan. Yang Alpha yang melakukan kesilapan pada ketiga ini membawa padah. Impian Perak selama 24 tahun, impian Terengganu selama 16 tahun, tetapi belum lagi dapat ditentukan siapakah yang lebih berdua. 90 minit ditamatkan dengan 1-1. Perak mendahului dengan jaringan Bisa Ramadan pada minit ke-58 dan Manadros yang kita saksikan sekarang ini melakukan gol penyamaan pada minit 68 untuk menyamakan kedudukan 1 Perak dan 1 Terengganu. Mereka akan bertarung dalam sudden death mencari jaringan emas untuk final Piala Malaysia musim ke-32. Sudden death akan menentukan siapakah yang akan menjulang Piala Kebanggaan Piala Malaysia. Sama ada Terengganu ataupun Perak. Kalau Perak ini bermakna mereka mencipta kemenangan yang ke-6 kalau Terengganu mencipta sejarah kemenangan pertama. Inilah statistik perlawanan hinggalah berakhir 90 minit tadi. Akan Roslan, Khairul, Chan Kok Heng dan juga Yunus Prachka di bahagian pertama. Di tengah, Sido mencari ruang sekarang ini. Syamil Jabri bersedia untuk menanti. Syamil berikan kepada Baharudin. Baharudin untuk Manadros mencari ruang. Strategi yang memasukkan pemain midfield dan mengeluarkan Bisa Ramadan. Apakah dalam perhitungan? Tidak garah nampaknya Perak untuk melakukan serangan. Lebih banyak letak lepas bola Syamil Jibri sekarang ini. Syamil Jibri merasakan dia offside. Dia memandang kepada penjaga garisan. Di situ sudah kekurangan ataupun kerugian masa untuk memacu. Benar, Hasbul. Sememangnya peluang yang paling baik dimiliki oleh Samuel Chebli. Saya kira beliau perlu lebih awal melakukan sepakan. Lambungan ke bahagian atas mungkin sudah akan berjaya menewaskan Zamri Marif. Lim Sen Kong, peluang yang sama ketika bertemu dengan Negeri Sembilan, tapi kali ini leret. Dia mengharapkan akan menjulang Piala Malaysia malam ini setelah 91 menjulang bersama. Cuba mencari Nagaraja, ditanduk keluar oleh Zul Hamizan. Sekali lagi Zul Hamizan mengeluarkan dari keadaan bahaya. Dihantar lagi oleh Roslan, tetapi kali ini ke belakang kita. Perak pula untuk melakukan serangan. Lim Seng Kong di depannya Manadros, diberi bantuan oleh Bakar Pazin, tapi cuba memberikan kepada Nagaraja yang dikawal oleh Zul Hamizan. Dapat semula Roslan Hamid tidak punya ruang kerana sudah pun menerpa Nima. Isifu pula sekarang ini berpeluang. Di depannya Harul Anwar Bahrum yang berjaya memintas, tapi dapat kepada Rosyadi Wahab. Terengganu telah pun terkeluar dari permainan untuk lontaran bagi pasukan Perak. Minit terakhir, 30 minit masa tambahan. Jaringan emas belum dijumpai oleh 22 orang pemain ini. Sudah pun ditamatkan 30 minit.
masa tambahan. Ini bermakna perlawanan ini akan ditentukan dengan tendangan penalti bagi menentukan siapakah yang bakal akan menjulang Piala Prestige Piala Malaysia 1998 edisi ke-32 antara Perak dan Terengganu. Memang dah disenaraikan siapa yang ambil penalti, dan siapa yang ambil sepakan. Memang jurulatih kita pegang dah senaraikan dalam begitu siapa dia yang pertama, yang kedua dan seterusnya. Memang dah orang kata dah ditetapkan lah. Sebelum ni pun kita dalam latihan pun kita ada buat juga, ada cuba buat sepakan penalti. Jadi kita dah tak perlu risau lah siapa yang ambil. Semua setiap pemain yang ambil tu memang kita confident dia boleh ambil. Ini yang pertama ni yang tak tahan ni. Dia punya tenang itu Scott, dia punya tenang memang tak boleh orang beli lah. Dia tengah dia punya tenang je. Okey, kita rasai detik ni dulu. Oh. Nyari dapat tu Sarah. Tapi pasal kelajuan bola. Jual bola tu. Nombor 7. Ya, nombor 7. Coach Lan, memang coach dah memang target, memang dia punya mindset dia ke arah itu memang dah ditetapkan daripada awal. Saya dalam latihan pun sebelum ni pun memang arah itu yang saya buat. Saya tak ada ubah lagi arah ke mana lagi bola. Memang sebelah kiri penjaga gol. Dan you Sarah, bila you dikeluarkan, you tahu kan mesti pergi penalty. So bagaimana for you bila penalty? You rasa you akan ambil penalty tak? Saya rasa saya will ambil. Saya kena ambil sebab striker you ambil risiko. So saya rasa saya will ambil time tu. Time tu sebab saya confident time tu, sebab lepas skor saya dah confident balik. So saya rasa ambil. Masuk tak masuk saya tak tahu, tapi saya akan ambil. Okey. Ini penalti yang turut berjaya untuk menyamakan kedudukan. Saya sebenarnya Sarah, Coach Lai, saya berada dalam stadium sama Sampur 8 Stadium Nasional Jalil. Beli tiket tak? Dan saya merasai suasana itu memang sememangnya kali pertama dalam stadium yang sangat indah, sangat besar, 100,000 penyokong, memang suasana dia sangat-sangat berbeza. Okey. Ini partner Coach Roslan di bahagian pertahanan. Ini the best partner lah, best defense. Ya, Chong ni itu juga masa Perak tu, masa Perak lawan attack, saya memang confident. Kita ada Chong, kita ada Balan, kita ada Grescow. Bola akan datang balik ke saya. Ya, dan kebangkitan dalam Piala Malaysia nampakkan untuk dalam 5-6 tahun yang selepasnya itu nampak Perak memang on the way up ya. Memang ke atas saja ya. Ya, betul. Inilah permulaan saya. So, ni tim ni lah permulaan. Kita ikut 5 tahun. Selepas 2000 kita memang tim yang dah solid dah. Berat sekarang ini Dengan Zubir Ibrahim di pintu gol Terengganu juga bukan calang-calang pemain, bukan calang-calang penjaga gol, seorang penjaga gol yang sangat-sangat konsisten di sepanjang keriernya. Mengenali Zubir Ibrahim, dia adalah seorang penjaga gol yang sangat konsisten. Dan bagi Terengganu juga seperti mana yang kita perkatakan tadi, mereka juga memiliki pemain-pemain yang berkualiti dengan dibarisi pemain import John Nyima, begitu juga dengan Samuel Chebli. Itu adalah antara pemain-pemain yang menjadi tunjang kepada kekuatan Terengganu di sepanjang musim 1998 dalam perjalanan mereka untuk mara ke perlawanan akhir ini. Dan apa yang menarik untuk Perak ini adalah Lim Seng Kong, kalau tak silap saya, hero di peringkat separuh akhir. Jaringan emasnya yang membawa Perak ke Bukit Jalil. Sengkong ni macam local, minta joker sebab dia tak tahu masuk tak masuk. Dia boleh. So tapi betul dalam saya takut Sengkong punya kicking. Lain semua saya confident, tapi Sengkong Saya fikir banyak-banyak. Tapi mungkin juga macam anda Sarah, penalti Sarah. Itulah. Mungkin juga Sarah, mungkin macam anda dah menjadikan gol, dia datang confident. Sengkong menjadikan gol di semifinal, membawa Perak ke perlawanan akhir. Mungkin di situlah kekuatan beliau, keyakinan beliau datang untuk mengambil sepakan. Dan Zamri Ma'arif di pintu gol pada waktu itu, Coach Roslan, bagaimana anda menilai bekas-bekas pasukan anda ini? Sengkong ke Zamri? Zamri.
penjaga gol Perak pada waktu ini, Zamri Ma'arif? Zamri Ma'arif memang dia konsisten. Pasal kita ada dua penjaga gol yang baik. Ya, Murugan ada dengan Zamri, tapi saya rasa Zamri yang terbaik lah setakat malam tu dia main. Sepanjang saya bersama dia lah. Saya tengok dia dengan ketinggian dia. Okey, kelebihan dia banyak kelebihan pada Zamri daripada Murugan. Sebab tu kita tak takut siapa-siapa saja penjaga gol yang diturunkan. Kita di bahagian bawah memang confident lah. Lebih-lebih pada si Zamri ni. Dia tenang. Dia sebenarnya tenang. Seorang pemain yang tenang. Tapi ada masa dia kelang kabut. Itu yang kita kadang-kadang takut juga kasi bola kat bawah. Ya, sama lah. Bila bola Semua ada. ke bawah je dia nak clear bola tu, aduh kita risau juga dia. Jaringan tadi Chan Kok Heng. Ini selagi seorang legenda Ini yang tak masuk ni. Chan Kok Heng yang mana paling konsisten selaku bek kanan sehinggalah beliau bersara. Selepas itu barulah ada pemain lain yang dapat mengambil posisinya di pertahanan kanan untuk Perak terutamanya. Dia pun tak pernah main tim lain. Okey, yang inilah yang menjadi pemisah apabila melihat kegagalan ini. Sarah, apa yang pemain di fikiran anda? Saya tak percaya. Masih saya percaya macam mana boleh dia, sebab dia pemain yang berpengalaman. Of course anybody can miss the penalty, tapi saya rasa bolanya akan masuk. Tapi inilah Bola sepak. peluang betul bola sepak. Okey, kita senyap seketika, Sarah dan juga coach, kita nikmati detik ini. Terus sekarang ni jangan sampai Panjang. Zubair Ibrahim bersedia menanti. Tendangan yang kelima. Jonas Kreska meletakkan Perak. Muncul juara Piala Malaysia. Menewaskan pasukan Terengganu 5-3 dengan tendangan penalti. Jadi Perak muncul juara Piala Malaysia edisi ke-32. Hasil dari tendangan penalti menewaskan pasukan Terengganu.